Terima kasih kepada moderator. Nama saya Khalid Ampi, saya mewakili Sekolah Kebangsaan SK Nengah Tahu. Tajuk pembentangan saya, aplikasi peta alir meningkatkan kemahiran lukisan alam semula jadi murid tahun 3. Okey, mari kita tengok apa yang di sebalik tajuk yang saya akan bentangkan sebentar nanti. Okey, pengenalannya. Peta alir. Apa itu peta alir? Peta alir yang tergolong dalam peta Eyting. Jadi ada banyak peta alir. Okey, peta bubble, ada banyak lagi peta-peta yang ada dalam peta Eyting. Okey. Intervensi penggunaan peta alir untuk menerangkan langkah-langkah penghasilan lukisan. Ini untuk kajian tindakan saya lah. Okey, seterusnya kemahiran lukisan. Apa itu kemahiran lukisan? Kemahiran lukisan yang pelbagai. Okey, contohnya pemilihan tema, melakar, memilih teknik, mewarna, menentukan pencahayaan dan kemasan karya. Yang seterusnya, tajuk yang saya pilih itu adalah alam semula jadi. Tema lukisan murid-murid tahun dalam intervensi peta alir. Yang pertama buah-buahan, yang kedua haiwan, yang ketiga pemandangan pantai, pemandangan taman, pemandangan rumah dan pemandangan situasi sekolah. Okey, jadi untuk kajian ini saya telah memilih tema buah-buahan. Okey, mari kita tengok apa yang lagi dikaji seterusnya. Okey, masalah yang saya hadapi dalam kajian ini adalah masalah pengajaran dan pembelajaran tentang dalam melukis murid-murid tahun 3. Okey, satu, murid tidak tahu proses penghasilan lukisan dengan betul. Yang kedua, murid tidak mementingkan pencahayaan pada sesebuah karya. Yang mana kita mesti tahu dalam karya yang terkenal sekalipun mesti ada pencahayaan. Bahkan kita dalam kehidupan pun mesti ada pencahayaan untuk kita meneruskan kehidupan. Begitu juga lukisan untuk menyempurnakan sebuah lukisan. Yang ketiga, murid bosan dalam kelas. Kenapa saya katakan murid bosan? Sebab murid dia tak faham macam mana nak buat ni, macam mana. Okey, jadi dengan menggunakan peta alir ini, murid akan faham tentang proses yang ada, yang betul, setiap langkah-langkah yang perlu kita adakan untuk menghasilkan sebuah lukisan. Okey, yang keempat, murid tidak membawa palatan yang digunakan untuk menghasilkan lukisan. Itu memang masalah yang terbesar dalam murid-murid dari sekolah menengah dan sampailah daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Memang payah untuk murid membawa. Kadang-kadang peralatan lukisan memang tidak lengkap. Jadi kita sebagai seorang guru harus menggunakan intervensi yang ada dalam membantu murid menghasilkan sebuah karya lukisan. Okey, seterusnya kita pergi kepada fokus kajian. Yang pertama, fokus kajian saya iaitu untuk membantu 15 orang murid tahun 3 dalam menghasilkan sebuah lukisan. Okey, yang kedua, menerangkan proses-proses penghasilan lukisan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemahiran lukisan murid-murid tahun 3. Dan yang keempat, penggunaan peta alir sebagai intervensi semasa proses PDP. Itu yang sangat penting bagi tajuk saya pada hari ini. Okey. Seterusnya, kita pergi objektif dan soalan kajian. Okey, objektif umum saya iaitu untuk meningkatkan kemahiran lukisan alam semula jadi dengan menggunakan peta alir. Okey. Macam mana lukisan itu, lukisan alam semula jadi itu terhasil dengan bantuan peta alir. Okey. Yang kedua, objektif khusus. Murid dapat menghasilkan lukisan alam semula jadi mengikut langkah-langkah dalam peta alir. Okey, jadi nanti saya akan tunjuk macam mana berlakunya, macam mana adanya peta alir untuk membantu murid-murid dalam menghasilkan sebuah lukisan. Dan yang ketiga, persoalan kajian. Sejauh manakah murid dapat menghasilkan lukisan alam semula jadi berpandukan peta alir? Peserta kajian saya iaitu maklumat, kita nampak maklumat dan keterangan. Okey, sekolah kebangsaan Nangah Tahu, Tatau dan kelas saya ambil tahun 3. Umur murid-murid tahun 3 macam kita biasa tahu 9 tahun. Bilangan murid 10 orang. Untuk murid perempuan saya pilih 10 orang dan murid lelaki 5 orang. Okey, ini adalah peserta kajian saya. Tindakan yang dijalankan. Okey, mengikut saya menjalankan
saya menjalankan tindakan ini menggunakan gelong asas proses pengkajian tindakan model Kurt-Lewin. Okey, yang pertama, mereflek. Kita harus mereflek. Kita berasaskan tindakan yang dilaksanakan serta data yang dikumpul, refleksi dibuat terhadap dapatan kajian. Okey, maksudnya kita dah bagi pre-test sebenarnya. Kita dah bagi budak-budak ujian yang awal. Lepas tu baru kita mereflek dan kita perlulah mencari jalan penyelesaian untuk membantu murid. Yang kedua, merancang. Merancang satu proses pembaharuan untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, kita harus merancang apa yang kita perlukan untuk membantu murid-murid ini. Nanti kita tengok. Yang ketiga, bertindak. Mengadakan ujian terhadap murid. Iaitu saya katakan tadi, pre-test dan post-test. Okey. Yang keempat, memerhati. Data dikumpul dengan menggunakan kaedah pemerhatian dan pengujian. Kita perhati dan kita ambil ujian. Kita jalankan ujian terhadap murid. Seterusnya kita tengok. Okey, langkah dan tindakan. Okey, langkah yang pertama, kita haruslah menentukan tema. Okey, ini saya terangkan langkah dulu, baru kita tengok kepada slide seterusnya yang akan ada diwakili dengan lukisan yang murid hasilkan. Okey, yang pertama menentukan tema atau subject matter yang ingin dilukis. Yang kedua, membuat lakaran kasar untuk mendapatkan penampilan image yang terbaik. Jadi dalam setiap apa jua karya yang kita yang kita akan hasilkan, kita perlu membuatkan lakaran kasar. Okey. Yang ketiga, pemilihan teknik untuk berwarna dalam lukisan. Lukisan ada banyak teknik-teknik warna yang ada garisan berserabut. Teknik apa? Teknik garisan berselari. Ada banyak teknik yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan sebuah lukisan. Yang seterusnya, mulakan dengan proses mewarna serta mengaplikasikan asas nireka. Asas nireka itu banyak. Okey, nanti kita tengok. Okey, menentukan kesan cahaya untuk menentukan bayang-bayang. Okey, apabila sebuah karya sudah siap, baru kita menentukan kesan cahaya untuk sesebuah karya lukisan. Yang seterusnya, yang terakhir, membuat kemasan terhadap karya lukisan sebelum membuat apresiasi berlangsung. Okey, kita kena untuk menyempurnakan sesebuah karya lukisan, kita perlu membuat kemasan. Okey, yang mana kita sebelum menghantar tu kita tengok mana satu yang ada cacat celah tu kita tolong padamkan, kita baiki untuk menjadikan dia sebuah karya lukisan yang menarik. Okey, tema-tema yang dipilih alam semula jadi. Okey, kita tengok buah orange tu dia ada kesan cahaya dia sendiri, sama juga strawberry itu dia ada kesan cahaya dia sendiri, dan yang paling terang di bawah itu buah apple. Buah apple tu nampak tak yang berkilau itu adalah menampakkan kesan cahaya daripada sebelah kanan. Okey, langkah-langkah penghasilan yang seperti sudah terangkan tadi. Langkah satu, kita mesti cari subject matter untuk kita memberikan gambaran kepada murid-murid. Langkah satu, menentukan tema atau subjek matter yang ingin dilukiskan. Yang ingin dilukis. Okey, kita mesti ada contoh gambar yang sesuai yang kita bagi contoh untuk murid. Yang kedua, iaitu membuat lakaran kasar untuk mendapatkan penampilan image yang terbaik. Okey, jadi dekat situ ada contoh lakaran kasar. Okey, itu untuk tuan-tuan dan puan-puan ataupun murid-murid ataupun guru-guru yang sedang menonton. Jadi ini adalah contoh lakaran kasar untuk subjek matter ya, buah apple yang ada di atas. Okey, langkah 3 dan langkah 4, memilih teknik warna yang kita sudah nampak di atas. Teknik warna dia garisan selari. Okey, yang seterusnya memulakan dengan proses mewarna serta mengaplikasikan asas nireka. Jadi kita asas nireka dia buah apple ni, warna apa yang sesuai untuk buah apple. Kita tak boleh menggunakan warna yang selain daripada warna buah apple sendiri untuk menunjukkan yang itu buah apple. Okey, seterusnya langkah yang kelima, menentukan kesan cahaya untuk menentukan bayang-bayang. Okey, yang kita dah nampak contoh dia dekat sini. Okey, lukisan itu hampir selesai, tapi kita perlu menentukan yang nampak tak yang masih putih itu. Okey,
Dekat situ kita perlukan untuk mewujudkan kesan cahaya yang mana bayang-bayang dia nanti kita tentukan. Okey, nanti kita tengok dekat slide sebelah seterusnya. Okey, ini langkah yang terakhir iaitu membuat kemasan terhadap karya lukisan sebelum apresiasi seni berlangsung. Okey, nampak tak kat sini? Okey, yang hitam itu adalah bahagian yang tidak terkena cahaya, yang kita boleh nampak beza dia. Buah yang di hadapan dengan buah yang di belakang dengan dia punya bayang-bayang di bawah itu. Okey, dia faham? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham apa yang saya maksudkan kat sini. Jadi yang putih itu adalah yang kita nampak tadi, apa tu? Yang kesan terkena cahaya yang kilau itu. Okey, seterusnya instrumen kajian saya. Instrumen yang digunakan bagi tinjauan pengumpulan data dalam kajian ini adalah kitaran 1 dan kitaran 2. Kitaran 1 ini mewakili pre-post. Okey, pre-test. Sorry, maafkan saya. Dan kitaran 2 ini pun juga menjadi pra-test. Okey, ujian yang kedua. Okey, dengan borang perhatian. Okey, ini untuk grade markah murid dan ujian untuk penilaian. Okey, jadi sini macam kita yang sedia ada sekarang ini adalah untuk markah-markah murid dengan daripada 0 sampailah 100. Ada standard dia sendiri. Okey, kriteria penilaian lukisan. Okey, dalam seni visual kita perlu meneliti setiap sudut aspek kriteria pemarakaan. Yang pertama, interpretasi. Yang kedua, media. Yang ketiga, gubahan dan kreativiti. Okey. Interpretasi mewakili 15 markah, media mewakili 25 markah, gubahan mewakili 30 markah dan kreativiti mewakili 30 markah dan secara totalnya markah 100%. Okey. Dan penerangan setiap kriteria ada tertera di depan. Okey, dapatan kajian. Persoalan kajian. Sejauh manakah murid menghasilkan lukisan alam semula jadi berpandukan peta alir? Kita tengok. Markah kitaran 1 dan kitaran 2. Okey. Yang awak nampak bilangan 1, 2, 3 sampai 15 itu mewakili murid. Nama murid sebenarnya dekat situ dan kitaran 1, kitaran 2 itu untuk markah. Okey, mari kita nampak dekat sini. Ini markah kitaran 1 sebelum menggunakan peta alir untuk pembelajaran PDP, pendidikan seni visual. Dan sebelah sini pula untuk kitaran 2. Markah dia selepas menggunakan peta alir. Dan peningkatan markah yang paling hujung sekali itulah markah setiap murid itu dari sebelum menggunakan peta alir dari pre-test dengan kepada pra-test itu peningkatan yang ada. Okey, jadi sini graf grade markah murid kitaran 1 dan kitaran 2. Jadi kita semua boleh nampak. Yang bawah ini okey murid. Yang ini skor murid ni. Okey, ini warna ungu ini adalah skor murid. Jadi yang atas itu nampak tak berapa jauh peningkatan murid yang kita boleh nampak. Okey, daripada dia dapat C, B boleh dapat A. Okey, itu hasil bantuan peta alir yang kita tengah bincangkan sekarang ini. Okey, seterusnya. Maksudnya sebelum kita menggunakan peta alir, bagi kitaran pertama, seorang murid mendapat C, 8 orang murid mendapat B minus, 6 murid mendapat B solid. Dan selepas menggunakan peta alir, kitaran kedua selepas menggunakan peta alir, 2 orang murid mendapat B, 4 orang murid mendapat B plus dan 9 orang murid mendapat A minus. Kita nampak dia sangat mudah dan murid dah boleh faham untuk mengikuti langkah-langkah yang ada, yang tertera, yang kita boleh gunakan untuk membantu murid dalam menghasilkan sebuah lukisan. Okey, peratus murid meningkat sebanyak 1%. Memang kita dah nampak dekat sini sekalipun. Dah nampak ada murid itu meningkat. Okey, jadi tidak boleh kita sangka lagi. Okey. Seterusnya ini contoh hasil lukisan murid kitaran 1 dan kitaran 2. Saya ambil 3 contoh saja. Okey, yang mana yang atas itu sekali murid menghasilkan buah apple dengan buah oren yang tidak ada pencahayaan, tidak penggunaan warna-warna tidak sesuai. Okey, begitu juga
yang bawah itu, buah anggur dengan buah strawberry itu tidak sesuai. Jadi dengan bantuan peta alir tadi kita nampak hasil karya murid lebih baik. Boleh, maksudnya boleh kita senang untuk kita bagi markah, senang untuk kita nilai, dan boleh kita terangkan kepada murid ini contoh yang terbaik. Okey, seterusnya kita pergi ke nilai semak perhatian. Okey, nilai semak ini masa murid menghasilkan, cikgu-cikgu boleh nampak setiap setiap murid yang mengaplikasikan kemahiran itu, membuat lakaran kasar, menghasilkan bentuk subject matter, menggunakan media secara kreatif. Semua murid dah memang mengikuti kemahiran yang disediakan. Okey, jadi tak salah untuk kita menanda semua murid yang mengikuti kemahiran yang sedia ada. Okey, seterusnya semua murid dapat melakukan kemahiran yang telah disenaraikan dalam senarai semak. Peratusan murid 1% dalam setiap kemahiran. Murid dapat menerima intervensi yang digunakan oleh penyelidik. Itu saya sendirilah. Okey, kita maaf saya. Okey, so saya bagi balik kepada refleksi selepas intervensi. Perasaan saya sebagai seorang guru memang sudah tentu gembira. Murid dapat menghasilkan lukisan yang menarik selepas intervensi digunakan, dan yang seterusnya intervensi berjaya. Memang kita nampak markah mereka memang dah meningkat. Jadi itu yang dikatakan intervensi kita berjaya. Murid lebih mudah memahami penerangan selepas menggunakan intervensi. Murid juga kurang bertanya kerana mereka sudah faham dengan apa yang diterangkan melalui intervensi. Sebab dalam seni ini kita tidak perlu banyak bercakap, kita perlu menunjuk contoh yang mana yang sesuai, jadi murid senang untuk murid ikut. Okey, peningkatan markah murid. Hasil lukisan yang cantik dan mendapati kriteria pemarkahan membuatkan markah murid meningkat. Dan yang terakhir, murid mengetahui proses penghasilan lukisan dengan betul. Proses yang murid gunakan tidak salah lagi semasa menghasilkan lukisan. Okey, cadangan tindakan susulan. Okey, ini untuk cadangan saya kepada guru-guru yang di luar sana, ibu bapa. Okey, yang pertama, memberi pendedahan kepada guru pendidikan seni visual tentang aplikasi peta alir. Yang kedua, menambahkan bilangan peserta kajian tindakan. Okey, apabila makin ramai murid yang terlibat, maksudnya kita lagi nampak keberhasilan intervensi kita itu. Penggunaan peta alir berbentuk komputer. Okey, penggunaan peta alir untuk semua topik. Okey, kesimpulan, intervensi ini telah berjaya meningkatkan kemahiran lukisan murid-murid seperti yang tuan-tuan dan puan-puan nampak sini tadi. Okey, daripada kitaran 1 dengan kitaran 2, nampak peningkatan untuk ke-15 murid tersebut. Okey, jadi saya boleh katakan intervensi ini memang berjaya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator.